So hari ini kita akan belajar cara menyebut perkataan dalam Mandarin dengan betul. So topik kita hari ini sangat menarik, which is pengenalan Hanyu Pinyin. So Hanyu Pinyin ialah selalunya kita akan belajar sebelum kita belajar macam mana cara nak perkenalkan diri dalam bahasa Mandarin ataupun sebelum kita belajar macam mana cara nak berborak dalam bahasa Cina. So apakah itu Hanyu Pinyin? Okay, so first kali kita sebut bersama-sama dengan cikgu, Lao She, Han, Yu, Pin, Yin. Okay, lain sekali, Han, Yu, Pin, Yin. So apakah sebenarnya maksud Han, Yu, Pin, Yin? Okay, maksud Han, Yu ialah bahasa Mandarin. So apa yang kita tengah belajar kelas kita sekarang ni ialah Han, Yu, bahasa Mandarin. So Pin, Yin, Pinyin tu maksud dia mengeja bunyi. So bila kita gabungkan Hanyu, Pinyin, maksud dia ialah mengeja bunyi bahasa Mandarin. So sebenarnya Hanyu, Pinyin ialah satu sistem yang menggunakan tulisan rumi untuk menyebut perkataan dalam Mandarin. So tulisan rumi tu adalah tulisan yang menggunakan huruf A, B, C sampai Z lah. So kenapa pentingnya kita nak kena belajar Hanyu Pinyin? Okay, kenapa penting kita belajar Hanyu Pinyin sebelum kita belajar bahasa Mandarin dengan lebih mendalam? Penting kita belajar Hanyu Pinyin kerana first kali ialah sebab kalau kita tengok tulisan Cina ataupun kita panggil Hanzi, dia hasil daripada gabungan beberapa strok. Okay, kalau kita tengok ada 6 strok menghasilkan tulisan Cina yang ada dekat slide sekarang. So, bila kita tengok tulisan Cina ni, kita tak boleh nak baca sebab dia ada strok, dia bukanlah huruf tulisan rumi. Jadi susah untuk kita menyebut. Jadi dengan adanya pinyin, kita bolehlah baca tulisan Cina ataupun kita panggil Hanzi. So pinyin ni sangat membantu. Contoh untuk tulisan Hanzi yang ada dekat slide ni, pinyin dia ialah hao, hao. Sama-sama ikut Lao She, hao. Okay, lain sekali ikut Lao She sambil buat tangan good. Hao. So hao maksud dia adalah baik. So dengan adanya pinyin, lebih mudah untuk kita menyebut tulisan Cina. Okay. Okay, sebelum kita nak start belajar dengan lebih mendalam lagi pasal Hanyu Pinyin. Okay, sekarang Lao She nak kita sama-sama cuba sebut secara spontan. Tanpa fikir betul ke ataupun salah ke, just sebut apa yang terlintas dekat hati kita, macam mana bunyi dia. Okay, sebut kuat-kuat sampai telinga kita dengar. Okay, yang pertama cuba sebut perkataan ni, which is adalah salah satu jenama ataupun brand yang agak brand Cina yang popular dekat Malaysia juga sebab dia ada jual Android, dia ada jual laptop, speaker and banyak lagi gadget-gadget lain. Okay, so mungkin ada yang sebut Xiaomi ataupun Xiaomi. Okay, tak kisah. Okay. Okay, seterusnya cuba sebut lagi satu perkataan Mandarin, which is satu tempat dekat China di mana di sini ada satu gedung kain yang terbesar, which is kalau orang Malaysia ataupun rakyat Malaysia pergi dekat tempat ni, dia akan beli kain lah selalunya, membeli belah kan, sebab dia agak murah kain dekat situ. So korang boleh try cuba sebut sama ada korang boleh sebut, mungkin korang akan sebut Guangzhou ataupun Guangzhou. Okay, terpulang. Okay, kita move to the next. Okay, ini juga salah satu tempat dekat China yang popular dengan panda. Okay, tahun 2014 kot, Malaysia dia ada pinjam panda daripada tempat ni. Sebabnya nak eratkan silaturahim lah kan, ke China dengan Malaysia. So nama tempat ni korang boleh pronounce tak? Boleh sebut tak? Ada tak yang sebut Sichuan ke ataupun Sichuan ke? Mana-mana okey, tak kisah. Ikut korang sebab Lao She kata korang just sebut je apa yang korang rasa betul. Okey, seterusnya cuba korang sebut nama tempat yang ada dekat China ni juga. Tempat ni popular sebab kalau korang tengok gambar yang Lao She tunjukkan tu, dia ada tentera terakota. Okey, tentera ni bukan tentera sebenar, dia adalah tentera yang dibuat daripada tanah liat. Dan jumlah tentera yang ada dekat tempat tu ada 8,000.
Dan yang paling power dia, 8,000 tentera tu, setiap orang muka dia berbeza-beza. Bayangkan. Ni adalah zaman Qing Dynasty. Dia memang pelik-pelik sikit lah kan. So nama tempat ni, cuba korang pronounce, cuba korang sebut. Adakah Xi'an ataupun Xi'an ataupun apa-apa je yang korang fikir. Okay? Cuba sebut. Okay. Last one is, kalau korang ada seorang ataupun dua orang kawan yang ada nama Cina, macam yang dalam gambar Lao Shen ni, okay, yang lelaki ni nama dia Mr. apa? Mr. Zhang ataupun Mr. Hang. Hang nak pergi mana? Macam tu kan. Okay, ataupun korang boleh tengok yang nama perempuan ni, sama ada dia Miss Ho ataupun Miss Zhou. Korang rasa apa nama sebutan yang sebenar kan? Tak apa. Kita sebut je, tak kisah. Yang ada dekat fikiran korang. Okay. So sekarang kita boleh masuklah apa sebenarnya Han Yuping ini. So Han Yuping ini adalah asasnya dia terdiri daripada 3 komponen. Which is, kalau korang tengok dekat slide ni, Syahla tunjuk satu pinyin, bunyi dia how. Okay, sama-sama baca. How. Okay. So, kat bahagian depan dia ada huruf konsonan. So, konsonan pada awal suku kata ni, kita panggil dia sebagai initial. So, dia adalah komponen yang pertama. Initial. Konsonan pada suku kata. Awal suku kata. Okay, yang kedua ialah final. Final adalah huruf vokal yang ada pada akhir suku kata. So macam kat belakang ni ialah au. Au tu adalah vokal, huruf vokal pada akhir suku kata iaitu final. Dan yang ketiga ialah tone. Tone tu maksudnya tanda nada. Tanda nada ni penting dalam bahasa Inggeris sebab nanti kita akan tahulah kenapa. Sebab apa? Jeng. Tunggu sampai kita masuk topik tone. Yes. Okay. So kita akan masuk ke topik initial. Okay, initial ni ada yang sama dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, which is A, B, C, D, E semua tu. Tapi initial kita kata konsonan kan. So total initial ada 21. Ingat 21. Tak lebih, tak kurang 21. 20 tambah 1. So inilah ke-21 huruf-huruf initial. Kalau korang tengok ada huruf. Tengoklah apa yang selalu kita belajar dengan selalu yang baru kan. Tapi masalahnya initial ni dia tak boleh nak sebut macam tu. Dia tak boleh nak sebut B, P, tak boleh. So dia kena gabung dengan final baru dia boleh ada bunyi. So untuk B kita gabungkan dengan final O. So B ni kita bunyikan dia sebagai P. Okay, B bunyi dia P tapi tak ada angin. Maksud dia bila kita letak tangan kita dekat mulut kita waktu kita sebut huruf B, dia tak ada angin. So contoh dia ialah polis, polisnya po. So BO bunyi dia adalah po. Okey, sama-sama. Po. Okey. Yang kedua huruf P. Kalau B adalah huruf P, tak ada angin. Jadi P ialah huruf P tapi ada angin. Tapi Laush tak jumpa satu contoh. Tapi nak cakapnya contoh dia adalah PHO. Maksudnya korang tambah angin. So nak make sure sebutan korang betul ialah korang letak tangan korang dekat mulut and then korang sebut huruf po, make sure ada angin. Yes. Memang tersembuh sikit. Kalau korang tak yakin juga, korang boleh ambil satu kertas, korang sebut po, ada angin kan. Kalau BO, po, tak ada angin. Okay, macam tu lah. Okay, seterusnya huruf M. M sama macam bahasa Malaysia, which is samalah. Sama sebutan dia. So contoh dia molek. Mo. Okay, sama-sama. Mo. Gitu. Okay, seterusnya huruf F. F pun cantik sebab sama dengan sebutan bahasa Melayu. Contoh dia ialah fo. Tak ada contoh perkataan tapi bunyi dia macam ni lah. Fo. Okay. Seterusnya huruf D. Okay, D ni kita jumpakan dia dengan final E. Masalahnya orang akan jumpakan dia dengan final E. So huruf D, dia adalah bunyi dia T tanpa angin. T tanpa angin. Ingat, tanpa angin. Contoh dia teman. So kalau korang letak tangan korang kat sini, teman,
Okey, sama-sama. Tak ada angin, memang tak rasa angin. Kalau tak percaya juga, di kertas. Tak ada angin kan? Itu huruf D. Okey. Kalau huruf T pula. T ni siapa yang dah bijak kan? Dah teka. T mestilah T juga tapi ada angin. So sebab tak jumpa contoh juga Lausha, tambah je H. So kalau korang perasan kalau huruf T, dia ada angin. T, Allah, tebal sangat. T, T, sama-sama. T. Okey. Itu adalah huruf T. Terusnya huruf N. N sama macam bahasa Melayu dan sebutan dia contoh Lausha bagi nelayan. Okey, sama-sama. Okey. Seterusnya L. L pun sama macam bahasa Melayu, which is contoh dia adalah apa? Contoh dia adalah lemas. Okey, sama-sama. Okey, good. Bijak-bijak semua. Hao, bagus. Okey. Seterusnya huruf G. G dia adalah huruf yang kita kena guna bahagian sini, bahagian kerongkong kita. Bahagian tengkuk macam kerongkong lah kan. So G pun ni kita akan jumpakan dia dengan final E. So GE bunyi dia adalah sama macam sebutan bahasa Melayu. Okey, contoh gelak. Sekali sama-sama kita sebut Okey. So seterusnya huruf K. Huruf K pun dia guna sini, guna kerongkong ni. Sama sebutan macam bahasa Melayu, ish, keras. So kita akan rasa benda ni kat sini bergetar begitu. Okey. Seterusnya H. H pun sama macam bahasa Melayu, which is bunyi dia adalah Contoh dia adalah helai. So sama-sama kita sebut tapi kalau kita nak lebih feel lagi, dia tambah macam Okey. Okey, dah settle untuk yang belah kiri ni. So kita start baca daripada awal, B jadi P, po. P ada PO jadi po ada angin. Po, MO, mo, FO, fo, DE jadi D jadi T kan. TE jadi ada angin. NE, LE, GE, KE, HE, gitu. So kita next lagi. So J kita jumpakan dengan final I. J final I. So bunyi dia macam mana? JI bunyi dia G. G. Sama sebutan macam bahasa Melayu. G mat. So G, sama-sama kita sebut G. Okay, good. So untuk Q, Q ni special sebab bahasa Melayu tak ada Q ni. So Q ni dia jadi C. Okay, ingat Q jadi C. So contoh dia kalau korang nampak huruf Q, korang mesti banyakkan C lah. So contoh dia chili. So huruf Q bunyi dia chili. So QI bunyi dia C. QI bunyi dia C. QI bunyi dia T. Okey, sama-sama T. Okey. X pun tak ada juga dalam bahasa Melayu. Dia akan jumpa dengan I juga. X dia akan jadi huruf SY. SY. Contoh macam Syiah. She. Kalau SI bunyi dia she. Okey, sebut sama-sama. She. Okey. Makin lama makin susah ni. Makin lama makin huruf yang tak ada dekat bahasa Melayu. Okey, yang ni memang special sikit. Sebab tengok warna hijau. Warna hijau kan I dia tak sama macam yang lain warna merah. So I ni walaupun dia I, bunyi dia bukan I. Dia jadi E. So kalau nampak ZH, jumpa I, bunyi jadi E. I tu. So ZH, dia tak panggil Z ke H ke apa, dia panggil jadi J. So ZHI, I jadi E, ZH jadi J. So bunyi dia adalah J, gigi rapat, J. Contoh macam jelas. Jelas. J tu. J. Okay, then seterusnya huruf CH. CH bunyi dia adalah
I tadi kan. So CHI, ch, 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 sama-sama, ch. So contoh dia adalah cemas. So cemas, ce. Okey, seterusnya huruf SH. SH, I dia hijau, so I dia bunyi SHI bunyi dia apa? Sh, bijak, bijak, bijak. Disebut sebagai sh. Contoh macam English lah kan, sebab tak jumpa bahasa Melayu. So kita buat sh. Sh, gigi rapat. Sh, sh. Gitu. So ZH jadi J, I, J, C, Sh. Seterusnya huruf Z. Z ni pun special. Nampak tak dia jumpa I warna hijau. So I dia bunyi E. So disebut sebagai Z. 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 Sama-sama Z. Sama-sama Z. Banyak pula sama-sama. Okay, so seterusnya C. C jumpa dengan I warna hijau juga. So I dia bunyi E. So C, tapi C ni dia jadi macam PS tau. Susah sikit lah. Selalu Lausha akan ajar cats, cat, kucing ramai-ramai bahasa Inggeris. Cats. So ambil yang ujung tu. S, S, S. Sama-sama. S. Okay. Seterusnya huruf S. S bunyi dia sama je. Tapi I dia jadi bunyi E. So, contoh macam seram. Lagi sekali. Sekali. So, dan yang terakhir sekali huruf R. R jumpa dengan I warna hijau. So, I dia bunyi E. So, cara nak sebut dia adalah betul. Contoh macam reban. Sama-sama. So, itulah ke-21 initial. So, kita boleh sebut beratas. B jadi P, PO, PO jadi P ada angin. PO, MO, MO, FO, FO, DE, T kan. TE ada angin. T, NE, N, LE, L, GE, G, KE, K, HE, K. Okay. So, beralih ke sebelah. JI, G, QI, Q jadi C, betul. QI, T, SI, S jadi S. SY kan, SY. SI, she. Okay. Ni dah beralih kepada I warna hijau, which is I dia bunyi E. So ZH jadi J. ZH jadi J. So ZHI jadi J. CHI jadi C. SHI jadi Sh. ZI jadi Z. CI. C jadi TS kan. So SI, RI, Okay, dah habis untuk 21 initial. So 21 ni, ini je initial yang korang akan jumpa sepanjang korang belajar Mandarin. Nanti kalau korang belajar apa-apa buat, ini je initial yang korang akan jumpa. 21 je, okay? Nanti korang boleh tengok balik untuk berlatih lagi. Okay, seterusnya kita beralih kepada final. Final, okay, final. Final dia banyak sikit lah. So final dia kan huruf vowel. Huruf vowel ni dia ada banyak sikit final. So total final ada 38, banyak kan. Tapi kita selalunya kita akan belajar yang ni lah. Belajar sebut dia punya yang paling simple. So final punya simple, yang simple final ialah ada 6. Which is A, bunyi dia okay, buka mulut besar-besar. Okay, kalau kau perasan susunan vowel dia bukan macam bahasa Melayu, which is A, E, I, O, U. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, dia akan ikut mulut kita. Mana daripada besar ke kecil, ke sederhana, ke kecil, ke kecil, ke kecil. So, dia lain sikit lah daripada bahasa Melayu. So, dia akan start dengan okay, sama-sama. Kedua, O, O. Sama-sama. O. Okay, E bunyi E. Okay, ada juga E bunyi Okay. So, I bunyi dia E. Sama-sama. E. Okay. U bunyi dia U. Sama-sama U. Okay. Nampak tak U yang ada titik ni? Dia special sikit. U ada titik ni. Tak ada kan dalam kita punya huruf. So, sebutan dia pun lain macam sikit. Dan susah juga. Tapi ini cara Lausha. Selalunya kalau guna cara ni, kebanyakannya Lausha rasa betul lah.
So, cuba korang sebut kataan ye, ye kan, ye. Tapi mulut korang muncung ke depan. Kalau korang tengok mulut Lausha. Lausha sebut i tapi mulut muncung kat depan. I, lagi sekali. I, lagi sekali. I, so korang boleh try. Tak kisahlah buruk ke muka korang tapi itulah bunyi dia. I, okay. So korang boleh praktis. Kalau korang rasa macam tak sedap lagi, nanti korang praktis lah setiap malam. Sampai lama-lama dia jadi macam lembut lah. Okay, itu adalah 6 yang basic. So, semuanya 38. Ada yang gabung dua final macam AO ke OA ke IU ke. Ada juga tambah huruf N. So, bila ada huruf N, bunyi dia macam sengau sikit. Kita tengok. Sama-sama kita sebut dengan Lausha. An. Lagi sekali. An. Okay. Yang kedua. Bunyi dia. Yes. Ang. Lagi sekali. Ang. Okay. Yang ketiga. Bunyi dia ialah I. I. Gitu. Yang keempat. Au. Au. Okay. Yang kelima. Dia O kan. So mulut kita O dulu. O. O. Okay. Okay. Kita tengok je huruf depan dia. Kalau O depan dia, so mulut kita dah mesti sebut O dulu. Ong. Sekali. Ong. Okay. Seterusnya huruf I. Kan. En. En. Ni tambah G pula. Dia sengau sikit. Eng. Eng. Okay. EI bunyi dia A. A. Seterusnya IA. Nampak tak I dulu kan? I ni selalu kita ganti tambah Y depan dia. So bunyi dia ya. Ya. I ganti dengan Y lah. Ya. Okay. So IAO bunyi dia yau. Yau. Lagi sekali. Yau. Seterusnya IE. Bunyi dia ialah ye. Ye. Seterusnya IOU. Bunyi dia ialah yo. Yo. Seterusnya yan. Sama-sama. Yan. Okay. Seterusnya yin. Sama-sama bunyi dia yin. Okay. Tarik nafas dulu. Banyak sangat yang nak sebut. Okay. So kita bersambung. YANG bunyi dia ialah yang. Sama-sama. Yang. Sayang tu. Yang. Okay. ING bunyi dia adalah apa? Sama-sama. Ying. Ying. Ataupun ying. Okay. Seterusnya. IONG bunyi dia adalah yong. Bunyi dia sekali. Yong. Okay. Sambung lagi. Seterusnya sambung lagi. Nampak gerak ni. Okay. U, sebenarnya kita gantikan dengan huruf W. So, wa, wa, sama-sama. Wa, UO, wo, wo, wo. Sedap kan? Wo, macam tu. Okay, seterusnya U, AI. Bunyi dia adalah Y, Y. Sama-sama. Y. Ganti je U tu dengan W. So, UEI bunyi dia adalah way. Lagi sekali. Way. Sama-sama. Way. Seterusnya. UEN. Gantikan U dengan W. When. Lagi sekali. When. Sama-sama. When. Seterusnya. UANG. U tu ganti dengan W. Wang. 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 Selalunya kita sukalah wang. Wang. Duit kan. Wang. Seterusnya. UENG. U tu gantikan dengan W. Lagi senang sebut dia. Weng. Weng. Sama-sama. Weng. Okay. Nak habis dah ni. So, UAN. Bunyi dia. UAN. U kan ganti dengan W. So, bunyi adalah Wan. Siapa kat sini nama dia Wan? Wan Ashraf ke? Itulah sebutan dia. Wan. Okay. Ini lah part yang dinanti-nantikan. U yang titik tu. Which is kita kena muncungkan mulut. Okay. So, U tu macam mana sebut dia tadi? Sebut E tapi muncung mulut. E tapi ada E kan? So, kita kena
Yue, yue, yue. Sama-sama. Yue. Kalau U titik tapi ada an. So kita sebut dulu U tu, tambah an. Yuan, yuan, yuan. Okey, sama-sama. Yuan. Seterusnya, U ada titik, tambah N. Sebut lagi U yang ada muncul tadi tu. Yun, yun. Sama-sama. Yun. Okey. Seterusnya, ER. ER ni walaupun dia nampak E, tapi sebenarnya bunyi dia R. Ni special lah. Tak apa, korang sekarang tahu, nanti setiap kali kelas-kelas, Tosha akan ingatkan balik. So lama-lama bila selalu hadap masuk-masuk, korang ingatlah R ni bunyi dia R. Bukan tapi R. 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 Okay, sama-sama. R. Okay, nampak tak? Yang ada dash, lepas tu I. Kenapa ada dash? Sebab dia adalah I yang hijau tadi tu. Dia adalah I tapi dia bukan bunyi I. Dia bunyi E. Dia special sebab dia jumpa initial yang tadi tu je. Yang jumpa huruf hijau tadi tu. Okay, dan seterusnya E ni nampak tak ada tanda? Okay, E ni bunyi dia tapi dia ada tanda tu sebab dia tak, gigi kita, mulut kita tak rapat tau bila kita sebut E kan macam kan, rapat kan. Tapi kalau ada tanda tu, maksudnya kita kena nganga lepas tu. Okay, sama-sama. Okay. So itulah 38 final. 38 final. So banyak jugalah yang kita sebut. So kita sebut balik pelan-pelan daripada atas. A, O, E, I, U, I, An, Ang, Ai, Au, O, Ong, En, Eng, E, Ya, Yao, Ye, Yo, Yan, Yin, Yang, Ying, Yong, Wa, Wo, Wai, Wei, Wen, Wang, Weng, Wan, Yue, Yuan, Yun, R, dah boleh buat lagu dah tu. So itulah 38 final. Okay, initial dah belajar, final dah belajar. Apa lagi satu komponen yang ada dalam Hanyu Pinyin? Betul, iaitu tone. Tone tu maksud dia nada. So dekat dalam bahasa Mandarin ada 4 je tanda tone kalau korang perasan. Tapi tak perasan kita belajar sekarang ni. So ada 4 tone. Dan cara nak baca tone-tone tu memang kita bahagikan ikut chart ni. Nampak tak? Ada nombor 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, nombor-nombor tu sebenarnya adalah simbolik kepada nada suara kita. So, kat 5 tu adalah nada yang tinggi. Kalau korang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do yang atas sekali tu. Kalau Syed bukan cikgu muzik, so aku tak tahu lah do tu macam mana, tapi dia tinggi lah. Do tinggi. Lepas tu yang keempat tu sederhana tinggi, which is kuat juga, tapi rendah sikit daripada tinggi tadi. Lepas tu sederhana rendah dan rendah. So, untuk tone yang pertama, kita panggil tone pertama, tone 1. Tone 1, tanda dia adalah mendata. Contoh korang tengok kat A bawah tu. Tu tone 1, A yang pertama tu. Tanda dia mendata. So kalau korang tengok dia punya garisan tanda tu dekat line 5, hujung dia pun dekat line 5. So baca dia adalah mendata. Kita cuba baca yang huruf A tu. Okay. Which is nada tinggi ke nada tinggi. So bunyi dia mesti macam ni. Kalau korang tak yakin, Tosha betul ke ni nada satu ni? Korang boleh guna muka korang ni daripada kiri ke kanan, make sure korang punya nada tu kuat dan sama je bunyi dia. Flat je. Tengok contoh Tosha buat. So makin lama bila korang terror, bukan makin terror, maksudnya bila korang dah selalu berlatih, korang boleh pendekkan. So bunyi dia still sama. So dia kuat dan mendata. Okay. So kita bergerak ke tone yang kedua. Tone kedua kalau korang tengok dekat A tu, dia macam naik bukit, separuh tu. So dia punya baca pun naik jugalah. Cumanya dia tak adalah daripada tone 5 kan. So dia daripada tone 3 ke tone 5, which is nada suara kita tu sederhana dan naik ke tinggi. Okay, Lausha ajar dulu macam mana bunyi dia.
Daripada sederhana ke tinggi. So daripada yang biasa tu a a a. Okey, sekali sama-sama. A a. So daripada rendah kan? A buat tu. So dia naik. A a. Okey. A. So dia naik sikitlah. Daripada mendatar a. Okey. Kalau tone yang ketiga pula, kalau tengok A tu, dia turun, dia macam right kan? Right, turun, naik. Tapi dia rendah sikit. Dia sederhana rendah ke rendah dan dia naik ke sederhana tinggi. So dia slow sikit depan tu. Macam cedok kan? A. So depan tu kita macam slow kan suara kita. A. So okay. Itu adalah tone yang ketiga. Yang terakhir ialah tone yang keempat. Kalau korang tengok yang A yang kat bawah tu, tone dia adalah menurun ke bawah. So, dia baca daripada nada tinggi ke rendah. Selalunya nada ni kan, waktu kita marah tau. Macam, kau, So, dia bunyi dia, macam tu. So, dia kuat ke ni? Dia macam pendek je, So, itulah 4 tone dalam bahasa Mandarin. Susah ke? Tak apa. Tak susah pun. Sebenarnya, lagi banyak kita praktis, lagi banyak kita dengar tu bahasa Mandarin, kita dapat beza. Oh, ni betul A, tone 1. Dan orang selalu macam tone 2 dengan tone 3 lebih kurang. Tapi sebenarnya tone 3 dia ada angguk-angguk sikit lah. Okay, so sama-sama kita baca tone 1, tone 2, tone 3, tone 4, Okay, tone 1 ni macam macam ataupun kena kejang hantu je. Kan? Tone 2 tu macam kalau kita selalunya macam bertanya soalan kan. Apa? Okay. Tone 3 macam kalau kita tengah berborak dengan orang, macam kita setuju lah dengan apa cakap. Macam tu lah. Macam tu lah. And then yang terakhir, 4 sebenarnya waktu kita marah lah. Yang suka marah tu tahu kan. No. Jangan lah. Macam tu kan. Okay, so itu adalah 4 tone. Tapi sebenarnya ada lagi 1 tone. Tapi dia tak kira tone keberapa lah. Nama dia tone neutral. So tone neutral ni dia tak ada tanda tau dekat apa ni huruf dia. So dia tak ada tanda. Tapi kita mesti baca dia lembut dan pendek. Dia tak adalah macam dia macam macam lembut dan pendek. Contoh macam kalau korang tanya apa khabar. Ni, awak, how, baik, ma, kah. Kah tu ma tu dia tak ada tone. So ni, how, ma. Ni, how, ma. So tone neutral ma tu dia tak ada. Dia baca lembut dan pendek. Macam itulah contoh dia yang Rausha boleh fikir sekarang. Okay, kenapa kan tone-tone yang berbeza ni sangat ditekankan dalam bahasa Mandarin? Kerana korang tengoklah dekat slide ni. Setiap perkataan-perkataan Mandarin ni, kalau tone lain, tapi sama je dia punya ni kan. Dia punya initial sama, dia punya final sama, tapi dia punya tanda tone berbeza, membawa maksud yang berbeza. So kena hati-hati. So kalau korang nak panggil emak, janganlah korang panggil emak korang, mak, korang panggil kuda, bukan mak. So sebenarnya untuk emak, dia adalah tone 1. Ma, sama-sama, ma. Okay. So untuk tone 2, maksud dia jerami, which is jerami ni kadang-kadang orang guna buat tali atau buat apa-apa. So dia naik atas kan, ma, sama-sama, ma. Okay, saya sekali, ma. Okay, cantik. So yang ketiga ialah ma tone 3, which is angguk. Ma. Tengok tu ada ma, ada kuda. Ma tu maksud dia kuda. Ma. Tengok ada kuda. Ada ma. Ataupun kita tengok siapa-siapa yang macam kuda, kita panggil kau ni. Tak payahlah. Tak baik. Okay, seterusnya yang ke akhir ialah ma tone 4. Ma, tengok ni. Ma ni telah tone 4. Tone 4 tadi Rausha kata kita baca dengan garang. Maksudnya waktu kita marah kan. So memang maksud ma yang tone 4 ni memang memarahi. Kalau kita marah orang. Contoh, saya, wo, marah. Ma, awak, ni. Wo, ma, ni. Saya marah awak. So ma ni maksud dia, kalau tone 4 maksud dia memarahi. Sama-sama,
Ma. Dia pendek je. Tapi daripada tinggi ke rendah. Ma. Lagi sekali. Ma. So sama-sama. Ma. 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 Okay, kita baca daripada tu 1 sampai tu 4 lagi sekali. Ma. 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 Okay. Itu untuk ma. Baru ma. Sekarang ni tang. Kalau saya bagi dua contoh je lah. Ma dengan tang. Okay. Kalau tang, tone 1 maksud dia sup. Hari ni saya nak masak tang, nampak dah dia nak mendata tau. Tang, sama-sama sebut tang, maksud dia sup. So hari ni kalau tiba-tiba korang nak masak sup, korang boleh nasihat saja, aku nak masak tang, tiba-tiba kata apa benda tang ni, cakap Mandarin cakap tang ni sup, macam tu. Okay, tone yang kedua iaitu tang, tone 2 maksud dia gula. Gula. So sama-sama tang, tang, tang. So tang ni maksud dia gula. So nanti kalau tiba-tiba gula habis, weh tolong belikan tang, tang. Weh boleh tak tolong belikan tang? Tang, boleh tak tolong belikan tang? Macam tu kan. Okay. Kalau tang, tone yang ketiga, which is dia turun dan naik. Dia angguk-angguk kan. So bunyi dia tang, tang, tang. So tang, maksud dia adalah baring. So kalau korang tengah baring-baring ni, kalau nampak ada orang tengah baring, korang boleh cakap, kau kenapa tang dekat sini? Apa? Tang. Yelah kenapa kau tang dekat sini? Tang tu maksud dia baring. So bolehlah ajar kawan-kawan sambil korang belajar, korang boleh ajar orang juga. So yang terakhir, tang, tone 4, which is cepat lah. Tang. Sama-sama. Tang. Dan sekali, tang. Tang maksud dia panas. Contoh korang minum air yang panas sangat. Wah, tang. Sangat panas. Tang. Panas. Ataupun sup. Sup kan selalu panas kan. Sup ni tang. So boleh cakap sup tang kan. Tang, tang. Tang, tang. Sup panas. Okay. Okay, itu je lah untuk pengenalan hanya pingin ni. So sebenarnya ada, sekejap sebenarnya kalau kita total up ada 400 je. Nampak tak? Ini adalah dia punya jadual initial jumpa dengan final. Kalau korang tengok jadual ni, belah kiri ni adalah final yang kita belajar tadi. Huruf B, P, Bo, Homo, Fo, Detenele, Ge, Ke, semua ni initial, belah kiri. And then belah atas kanan ni, bunyi dia adalah final. Yang tadi kita sebut tu yang banyak ada 38. Initial ada 21 kan. Okay, final 38. So, inilah bunyi-bunyi yang ada. Nampak tak ada lopong-lopong tu? Lopong-lopong tu maksud dia perkataan tak wujud. So kalau korang tengok yang kat baris pertama, huruf ONG. Nampak tak kat bahagian O, tapi dia punya initial adalah B. B jadi P kan? Tapi BONG tak ada kan? Jangan kalau orang pandai cakap pong, tak ada, tak wujud perkataan pong tu. Sebab tu lah kalau korang perasan, kalau orang Cina, dia memandarinkan bahasa ataupun nama-nama tempat, contoh macam nama negara Arab. Diorang akan Arab, diorang tak cakap Arabo. So korang tengok, A ada, Ra, R-A. Ra tak ada. So diorang tak cakap Arab sebagai Arab. Dan diorang tak ada B kan. So B kan B-O kan, Bo. So Arab diorang panggil Alabo, L-A. Alabo. Alabo. Alabo tu negara Arab lah. So inilah semuanya. Initial, final. So suku kata initial dengan final ni total dia ada 400. 400 tu kalau dia tak ada tone kan. So kalau ada tone yang sama semua tu yang jadi banyak tu word tu. Dia guna benda-benda yang sama je tapi ada banyak-banyak tone. Okay. Jadi sebab kita dah pun belajar tadi initial, final, and then tone. Itulah 3 benda yang paling penting dalam Han Yu, Pinyin. Sama-sama sebut Han Yu, Pinyin. Han Yu maksud dia bahasa Mandarin, Pinyin mengeja bunyi. Ataupun kita guna tulisan Rumi untuk membaca karakter ataupun tulisan Cina. Jadi bila kita dah belajar, tak apalah kalau ingat-ingat lupa sebab baru kan benda ni. So jomlah kita belajar sebut dengan betul sebab kita dah belajar. So bila kita sebut dengan betul, orang tahulah kita dah belajar.
Cuma kalau kita sebut salah, orang tahulah kita tak belajar bahasa Mandarin. So, jom sebut dengan betul. Perkataan pertama yang tadi tu, tadi tak ada tone kan? Sorry, sebenarnya dia ada tone. So, S jadi S. SY. SY. So, sama-sama bunyi dia adalah tone 3 kan? Xiaomi. 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 Bunyi dia adalah Xiaomi. Bukan Xiaomi. Bukan Xiaomi, tapi Xiaomi, sama-sama Xiaomi. So lepas ni kalau nak beli phone kat kedai Xiaomi, tolong sebut Xiaomi. Cik, kat sini ada tak kedai Xiaomi? Pedulikanlah diorang kata ni, tapi memang sebutannya yang sebenar ialah Xiaomi. Okey, yang kedua. Suka-suka shopping juga. Nanti nak beli kain kan, tiba-tiba ada rezeki lebih nak beli kain. Telekong-telekong ataupun yang cantik-cantik kat sana. Sebab dekat tempat ni memang ramai orang Muslim juga. Ada masjid semua kan kat sana. So, bunyi dia ialah depan tu bunyi dia tone 3 kan. Guang, sama-sama. Guang. Guang. Okay, ZH kalau kita belajar tadi bunyi dia adalah J. J. So, ZH bunyi dia J. Jumpa dengan OU bunyi dia Jo. Jo. Tu satu kan. Jo. So, Guang. Jo. Guang. Jo. Sama-sama. Guangzhou. So lepas ni bolehlah cakap dengan kawan. Weh, aku rasa lepas ni nak pergi Guangzhou. Guangzhou. So baru rasa macam betul lah sebutan kita tu sebab kita dah belajar. So Guangzhou, tak ada rasa takut sebab dah belajar kan. Guangzhou. Guangzhou. Ataupun lepas ni bolehlah ajar siapa-siapa yang kau rasa macam salah ke sebutan dia. Weh, aku belajar dengan cikgu Mandarin bunyi dia Guangzhou. Kalau kau tak percaya boleh tengok dekat ni kan. Bunyi apa audio-audio semua. Guangzhou, ZH jadi J. Okey. Ni tempat kat China. Dia ada panda. Tapi sebenarnya tempat yang ada panda tu ada dekat Chengdu. Tapi dia stick kat dalam tempat ni. Okey. So kalau kau perasan SI ni, kalau kita perasan SI ni, I ni bunyi dia adalah I yang hijau tu. So SI bunyi dia adalah se. 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 Chuan. CHUAN bunyi dia Chuan. Se. Chuan. Sama-sama. Se. Chuan. So Sichuan inilah tempatnya yang mana Malaysia pernah pinjam panda tahun 2014. Tahun Perdana Menteri kita adalah Datuk Seri Najib kan. So dekat Sichuan lah diorang kasih pinjam panda ni. Comel panda ni. Orang sudah kena tengok. Okey, seterusnya nama tempat ni. Tempat ni pun ramai ada masjid juga. Macam ramai juga orang Islam. So X tadi bunyi dia adalah SY kan. So SI, she, sama-sama. She, AN, tu satu kan. An, Xian, nampak tak ada apostrophe tu? Supaya korang tak baca dia Xian. So dia asing kan. Xian. So kat Xian ni memang ada patung-patung. Sebabnya memang ada 8,000. Itu baru tentera. Ada juga yang dia ukir tangan liat tu jadi kuda and then barang-barang lain lah. Itu pun tentera je 8,000. Bayangkan setiap muka tentera tu berbeza-beza. Kadang-kadang ada tek lalat, kadang-kadang ada misai, kadang-kadang ada janggut. Korang bolehlah check kalau korang nak tengok dekat online kan sejarah kenapa terjadinya tentera terakota ni dekat Xi'an, bukan Xi'an. Okay. Last sekali ialah dua orang ni. Dua orang yang mempunyai nama Cina which is Mr. ZH jadi J. So kalau ZHANG bunyi dia yes. Zhang. Tone satu kan. Zhang. Mr. Zhang. Mr. Zhang. So nanti lepas nampak macam surat ataupun kita jumpa customer. Hello Mr. Zhang. Ni hao, Mr. Zhang. Mr. Zhang, hey. Okay, tak adalah macam, Zhang, Hang. Macam, kesian dia salah orang sebut nama dia. Okay, ZH, kan bunyi dia J kan untuk cik ni. Miss. Miss ni bunyi dia ZH, J, O-U, O. So, J-O-U, Jo. Miss Jo. Miss Jo.